Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dibekalkan oleh Allah Ta'ala dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita pada pagi ini kita dapat memberikan ruang untuk kita berkongsi sedikit berkenaan dengan beberapa langkah persediaan kita dan bekalan kita untuk menuju kepada kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita hari ini sudah pun berada pada 19 Sya'ban dan kita hanya tinggal beberapa hari lagi untuk kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak. Alhamdulillah. Dan insyaAllah untuk pagi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan beberapa langkah persediaan dan bekalan kita untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga dengan azam dan juga kesungguhan kita dalam kita membuat langkah persediaan ini menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini insya-Allah. Moga-moganya Allah Ta'ala menjadikan Ramadan pada tahun ini adalah jauh lebih baik daripada Ramadan kita pada tahun-tahun yang terdahulu. Allahumma amin. Yang pertamanya, bila kita menyebutkan mengenai bulan Ramadan, sebelum kita nak pergi kepada maksud, minta maaf, sebelum kita nak pergi kepada beberapa langkah persediaan kita untuk kita bincangkan dalam kita nak menuju kepada kedatangan bulan Ramadan ini, kita nak bincang terlebih dahulu apa makna Ramadan. Ramadan ini dia berasal daripada perkataan Ar-Ramad, Ramda, yang memberi maksud syiddatul har, iaitu terlalu panas. Kerana bulan ini diberi nama oleh masyarakat Arab bersempena dengan keadaan atau situasi yang berlaku pada bulan itu. Maka oleh kerana bulan itu merupakan bulan di mana suhunya panas, bulan yang merupakan bulan summer, bulan musim panas, jadi mereka menamakan bulan tersebut dengan sesuai kepada cuaca ataupun keadaan pada bulan itu, lalu dinamakan ia sebagai bulan Ramadan. Namun para ulama menyatakan sesuai juga dengan Ramadan itu adalah memberi maksud, iaitu membakar dosa. Kerana bila sebut Ramadan ni maknanya sesuatu yang membakar, maka ia memberi maksud kepada membakar dosa-dosa manusia dan juga menutup bakaran api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ia adalah bulan Allah Ta'ala menutup segala pintu-pintu neraka dan membukakan akan segala pintu-pintu syurga Allah. Baik, itu adalah sebagai maksud yang perlu untuk kita fahami daripada perkataan kalimah
Ramadan tersebut, sehinggalah Ramadan itu dikenali sebagai bulan ibadah. Rata-rata masyarakat menganggapi Ramadan ni bulan puasa, ya. Memanglah pada bulan Ramadan ni difardukan pensyariatan puasa pada tahun kedua hijrah setelah Nabi berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Tetapi sebenarnya Ramadan tidaklah dikenali sebagai bulan puasa sahaja bagi kalangan ulama salafus salih. Kerana itu Ibn Shihab Az-Zuhri, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan Ramadan ni dikenali dengan 3 amalan utama di dalam bulan tersebut. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah memberi makan kepada orang, yakni bersedekah, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi maknanya menunjukkan kepada kita Ramadan bukan sahaja dikenali seperti mana masyarakat kita menganggapi Ramadan hanya bulan puasa. Sebenarnya dia lebih luas daripada itu. Dia adalah merupakan bulan rahmat, dia merupakan bulan keampunan, dia merupakan bulan keberkatan, dia merupakan bulan hijrah, dia juga merupakan bulan akhlak, dia juga merupakan bulan ibadah. Kerana pada bulan itu adanya puasa, kita disuruh bersedekah, kita disuruh untuk memperelokkan akhlak, kita disuruh untuk qiyam, kita disuruh untuk berzikir, kita disuruh untuk membaca Quran. Maka sebab itu para ulama yang silam, mereka menyatakan bahawasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan keistimewaan, ya, kerana dia adalah bulan yang terhimpun padanya semua ibadah dalam rukun Islam. Sebab tu sebahagian ulama seperti Ibn Rajab Al-Hambali menamakan dia sebagai Jumma'u Al-Ibadah, ia bulan yang menghimpunkan segala jenis ibadat. Contoh dalam Ramadan ada solat, iaitu Qiyamul Lail, Tarawih dan solat malam. Kemudian dalam bulan Ramadan juga kita adanya membayar zakat fitrah. Kemudian dalam bulan Ramadan kita berpuasa Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan walaupun tak ada haji, tapi kita ada haji kecil, iaitu umrah. Seperti mana yang disebutkan dalam sebahagian hadis Nabi SAW yang lain, al-umratu fi Ramadan, umrah dalam bulan Ramadan ganjarannya adalah kahijrat, disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, di mana baginda menyatakan bahawasanya orang yang mengerjakan ibadah dalam umrah dalam bulan Ramadan ta'dilu hajjah, menyerupai atau menyamai seperti orang yang melakukan ibadah haji. Tapi bukanlah maksudnya gugur haji itu ke atasnya. Haji masih menjadi kewajipan baginya, tetapi nak menunjukkan besar ganjarannya. Kerana dalam hadis yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita daripada Ansar. Nabi kata kepada dia, "Ma mana'aki an tuhajji ma'i?" Nabi tanya dia, apa yang menghalang kamu, wahai wanita, wahai perempuan, untuk kamu buat haji bersama dengan aku? Kemudian jawab wanita ini, aku tidak memiliki ya Rasulullah tunggangan. Memang dia sihat tubuh badan, tapi az-zat war-rahilah, bekalan zat makan minum dia ada, tapi rahilah, tunggangan nak bawa dia pergi ke Mekah tu dia tak ada. Dia kata, Rasulullah, ya memang nak pergi sangat haji dengan Nabi, tapi aku tak ada binatang tunggangan, dia kata. Ya. Kemudian kerana dia kata dia kata ayah saya dan anak laki saya dah ambil 2 tunggangan dan mereka dah pergi haji dah. Saya tak ada tunggangan lebihan, saya tak boleh pergi haji. Apa jawab Nabi SAW? Perhatikan.
Bila Nabi tengok keadaan dia, dia teringin sangat nak pergi haji dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun menunaikan haji sekali sahaja dalam hayat baginda. Itulah dinamakan haji wada'. Maka apa pesanan Nabi, wasiat Nabi kepada wanita ini? فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي. Nabi kata, tak apalah, kalau begitu nak buat macam mana, kamu tak mampu kan? Jadi kalau datang bulan Ramadan, kamu kerjakanlah umrah. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. Kerana kamu buat umrah pada bulan Ramadan itu, umpama kamu diberikan pahala haji. Sebab itu, kepada semua para pendengar kita di luar sana, sampaikan kalau ada orang-orang miskin di kampung-kampung, di pedalaman, yang dia kata kat kita, dia kalau menabung duit kat tabung haji, walaupun nak pergi ikut muasasah pun tak mampu, contohnya nak cukupkan 11,000 dengan kos haji yang mungkin akan meningkat, yang kita tak tahu dalam keadaan ekonomi dunia semasa ini, dia tak mampu. Dia pun dah tua. Dia kata kalau nak kumpul ni, walaupun ada subsidi, tak tahulah boleh pergi ke tidak. Jadi kita sebagai orang yang ada sedikit ilmu, dan juga kita sebagai sifat seorang Muslim, memberi tanggungjawab, memberikan nasihat, menasihati, kita bagi tahu kepada dia, tak apa. Mungkin umrah, kos dia lebih rendah daripada menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kosnya lebih rendah, kita syorkan dia pergi menunaikan umrah pada bulan Ramadan. Tapi kalau kos dia sama, kita utamakan dia supaya pergi menunaikan ibadah haji. Ya, baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana keajaiban bulan ini. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada langkah persediaan kita untuk menuju kepada bulan Ramadan. Para ulama menyatakan bahawasanya seperti mana yang ada diungkapkan oleh sebahagiannya, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Mubarak. Beliau menyatakan bulan Ramadan ini perumpamaannya adalah seperti kekasih yang telah terpisah dengan kekasihnya. Jadi sekarang ni kita nak bertemu balik dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, setelah kita terpisah dengannya selama setahun. Bayangkan kalau kita tak jumpa orang yang kita sayang setahun, kita boleh jumpa dia setahun sekali. Agak-agaknya macam mana persediaan kita nak menyambut kepulangan atau kedatangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, setelah kita terpisah dengannya selama setahun. Mesti kita buat persediaan yang terbaik. Anak kita nak kahwin pun, kita buat persediaan setahun sebelum. Dah tempah dewan, catering apa, tema apa, door gift apa, siapa nak jemput. Apatah lagi yang nak datang ni adalah Ramadan yang menautkan dan menyuburkan dan menyemaikan rasa cinta dan kasih kita kepada Allah lebih tinggi. Dengan asbab Ramadan yang Allah beri kepada kita, hubungan cinta, hubungan kasih, hubungan redha kita kepada Allah bertambah. Maka sebab itu kita kena menghargai Ramadan. Ya, kita kena jangan mensia-siakannya. Kerana seperti seorang yang mensia-siakan orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai. Ya, bahkan sebahagian ulama menyatakan Ramadan ni adalah tetamu Allah. Kalau kita dapat pengkhabaran yang di Pertuan Agong nak menghantar tetamunya bertandang ke masjid kita ke rumah kita ke, mesti kita buat persediaan yang sempurna dan lengkap, tanpa ada cacat cela. Apatah lagi yang nak dikirimkan pada kita, supaya kita melayaninya, kita menyantuninya, bukan 3 hari ya bagi hak tetamu, tapi sebulan. Ini amanah Allah
kepada kita yang jangan kita sia-siakan. Bukan nyawa saja amanah, tapi Ramadan juga amanah. Bila Allah Ta'ala datangkan tetamunya, datangkan hadiahnya, Ramadan ini kepada kita, maka dia menjadi satu amanah yang besar supaya kita tidak mensia-siakan tetamu Allah hanya seminggu yang pertama, 2 minggu yang pertama, kemudian ditinggalkan. Tapi Allah suruh kita menunaikan amanah ini, melayani tetamu Allah selama 1 bulan, bukan selama beberapa hari atau beberapa minggu. Baik, persediaan yang pertama yang ditunjukkan oleh para ulama silam kepada kita, persediaan dari sudut emosi. Emosi kita. Macam mana persediaan emosi? Supaya bila emosi kita dapat menilai Ramadan itu dengan baik, maka kita akan dapat bersungguh-sungguh dengan Ramadan itu. Bila emosi dan jiwa kita ini, dalam kita menjiwai Ramadan itu tidak bagus, maka di situlah kita salah meletakkan nilai Ramadan itu. Jadi persediaan pertama mulai dengan menjiwai, persediaan jiwa, persediaan emosi kita dalam menyambut Ramadan. Kerana itulah yang akan menentukan nilai Ramadan bagi kita pada tahun ini. Ulama silam 6 bulan, kata Yahya bin Abi Mu'adh rahimahullah, 6 bulan sebelum datang Ramadan, bermula daripada Rabiul Awal, mereka telah berdoa supaya Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. Antara doa yang masyhur, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan penuh kesejahteraan di dalam bulan Ramadan. Kita jangan minta sekadar sampai dalam Ramadan. Banyak orang kita minta, ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam Ramadan, sampaikanlah aku dalam Ramadan. Ya, memang dia sampai dalam Ramadan, tapi sampai dalam keadaan apa? Sampai dalam keadaan bersedia ke? Sampai dalam keadaan tak sihat ke? Sampai dalam keadaan jahil ke? Sampai dalam keadaan malas ke? Sampai dalam keadaan apa? Sebab tu ulama dulu ajar, sampaikanlah dalam keadaan sejahtera. Sampaikanlah dalam keadaan yang sejahtera iman, sejahtera amalan, sejahtera tubuh badan, barulah kita dapat bermujahadah dalam Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan anugerahkanlah segala kebaikan yang kau janjikan dalam Ramadan itu untuk diriku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah seluruh kebaikan yang aku kerjakan dalam Ramadan itu diterima amalannya olehmu, ya Allah. Ini kita kena minta persediaan emosi. Lagi persediaan emosi, kita kena menganggapi barangkali ini Ramadan terakhir kita. Muslimin, muslimat, para penonton, tak ada siapa yang boleh jamin saya, kita semua yang Ramadan tahun depan kita boleh jumpa. Ada siapa boleh dapat jaminan? Ada Allah bagi wahyu kepada dia? Ada Allah bagi ilham pada kita? Ada kita dapat pengkhabaran langit daripada Allah yang kita dijamin boleh jumpa lagi Ramadan tahun depan? Tak ada. Berapa ramai kita mempersaksikan hari ini, kawan kita, keluarga kita, saudara kita, yang mana mereka ini telah pun meninggal dunia sebelum mereka dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sedangkan tidak ada benda yang lebih dihajatkan oleh orang yang berada dalam kubur mengikut sebahagian qaul ulama, melainkan mereka kalau boleh diberikan hidup kembali, mereka nak minta hidup kembali hanya untuk Ramadan. Sebab mereka tahu dengan nilai sebulan Ramadan itu, dengan nilai menghidupkan 1 malam Lailatul Qadar itu, mereka dapat memanfaatkan berpuluh bahkan beratus tahun umur mereka dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah yang tak sempat mereka penuhi semasa hidup mereka yang lalu. Kalau orang duduk dalam alam barzah, orang yang dah mati,
Kalau Allah bagi peluang, mereka tak nak hidup lama kat dunia pun tak apa. Mereka minta hidup sebulan Ramadan je. Sebab mereka tahu pahala digandakan. Jadi apa amalan mereka yang tak cukup masa hidup boleh dicukupkan. Boleh ditampung. Kemudian dapat kelebihan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, bukan menyamai tapi lebih baik daripada umur 84 tahun yang barangkali mereka meninggal awal sebelum menjangkau 84 tahun. Jadi kalau mereka dapat memanfaatkan, niscaya mereka dapat keberuntungan, manfaat yang besar daripada amalan yang mereka tak dapat kerjakan, tak dapat sempurnakan semasa hayat mereka dahulu. Jadi kita ni, yang Allah bagi peluang ni, kenapa kita sia-siakan? Kenapa kita tak menghargai? Sebab itu, dalam masa yang sama, nak menjiwai Ramadan ni persediaannya, kita kena tanamkan rasa syukur, berterima kasih pada Allah. Dengan beberapa hari baki lagi ni, kita minta Allah Ta'ala rezekikan kita bukan dapat jumpa sebahagian Ramadan, tapi sebulan sepenuh Ramadan. Minta pada Allah. Kenapa kita ni dalam bab dunia kita boleh minta, ya Allah saya nak itu, saya nak ni. Bersungguhnya kita minta. Saya nak naik pangkat, saya nak zuriat, saya nak itu. Bersungguh kita minta. Tapi bila datang bab benda yang Allah bagi dalam bentuk anugerah akhirat, kita tak bersungguh minta. Jadi rugi. Macam mana kita nak meletakkan nilai itu? Kita tanamkan rasa syukur di dalam hati kita dan jiwa kita. Antara saya nak kongsikan di sini adalah ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika mana dia hidup di zaman Nabi SAW, ada setengah kata riwayat sebut Talhah. Dia memiliki 2 orang sahabat Nabi yang lain. Salah seorang daripada mereka telah mati syahid dalam medan perang. Salah seorang yang lain pula, dia meninggal dunia kerana sakit. Jadi kawan sahabat tadi yang pertama mati syahid dalam medan perang. Bila dia mati syahid dalam medan perang, dia dapatlah ganjaran syahid. Yang seorang lagi sahabat, teman pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia meninggal, bukan mati syahid, meninggal kerana sakit. Akhirnya Abu Sa'id ni dia bermimpi bertemu dengan 2 orang temannya. Salah seorang temannya itu yang mati sakit tadi mendahului masuk ke syurga berbanding yang mati syahid. Ajaib kan? Jadi dia terkejut, dia terjaga daripada mimpinya, dia khabarkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, Nabi membenarkan mimpi itu. Sebab kita tak tahu, mimpi kita ni tak boleh dijadikan hujah kerana kita tak tahu, mungkin dia mainan tidur. Sebab tu sahabat ceritakan Nabi SAW. Tapi Nabi membenarkan mimpi tersebut dan Nabi menyatakan, apa yang menjadikan kamu kagum dan ajaib? Tidakkah teman kamu yang meninggal sakit itu, dia telah pun dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehingga dengan umurnya yang panjang menyebabkan, pertama, dia dapat solat berjemaah dengan aku beberapa kali. Yang kedua, dia juga dapat keluar pergi berjihad bersama-sama. Yang ketiga, dia juga dapat bersedekah dalam sepanjang umur yang dipanjangkan. Yang keempat, bukankah juga dia dapat bertemu dengan Ramadan dalam beberapa tahun yang Allah panjangkan umurnya? Dan barangkali juga dalam Ramadan yang dia tempuhi itu, dia bertemu dengan Lailatul Qadar pada setiap Ramadan yang dia lalui. Bayangkan, dengan umur yang panjang tu, Allah bagi dia dapat gandaan pahala solat jemaah, pahala sedekah, pahala pergi perang, pahala menuntut ilmu dengan Nabi SAW, pahala Ramadan berpuasa. Kemudian barangkali dia juga mendapat setiap Ramadan tu, dia mendapat Lailatul Qadar.
Jadi Nabi SAW bagi tahu, sebab itulah Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga mendahului mereka yang mati syahid. Masya Allah. Kita ni muslimin muslimat, nak angkat senjata, nak pergi perang, nak mati syahid, bukannya senang, bukannya mudah. Tak terdaya kita. Dengar bunyi bom, dengar bunyi senjata, barangkali hati kita dah gentar. Tapi Allah ni maha adil. Allah nak masukkan hamba-Nya dalam syurga mengikut kemampuan hamba-Nya. Kerana Allah nak kita semua masuk syurga. Yang menghalangi kita ke syurga diri kita sendiri. Kita sendiri yang menghalang diri kita. Sebab itu, bila Allah dah panjangkan umur kita, kita kena bersyukur. Kerana Allah Ta'ala nak memberikan pada kita satu anugerah yang lebih baik daripada apa yang Allah berikan pada orang yang mati syahid di medan perang. Subhanallah, ajaib. Jadi disebabkan kerana itu, manfaatkanlah kedatangan Ramadan ini. Saya nak tanya soalan. Antara persediaan jiwa kita ni juga nak masuk Ramadan, kita perlu untuk bermuhasabah. Sebelum masuk Ramadan ni kita kena muhasabah. Agak-agaknya selama umur Allah dah bagi kat kita. Berapa umur kita? 20, 30, 40, 50, 60. Tak kiralah berapa umur anda semua. Cuba tanya. Dalam sepanjang Ramadan yang Allah dah hadiahkan pada kita, yang kita dah lalui pada umur-umur kita yang lepas, manakah Ramadan kita yang terbaik? Boleh tak kita cari jawapan? Dan dalam banyak-banyak Ramadan itu, berapa kalikah kita telah dapat manfaat dan menghidupkan seluruh 10 malam terakhir, terutamanya malam Lailatul Qadar? Kalau kita ada jawapan, tak perlu bagi jawapan pada saya. Jawapan simpan pada diri kita sendiri. Kerana itu antara rahsia kita dengan Allah. Cuma kalau kita ada jawapan, ya Ustaz, saya tahu mana Ramadan terbaik saya. Saya tahu mana Ramadan yang saya, sepanjang Ramadan Allah bagi ni, saya tahu berapa banyak dah saya manfaatkan 10 malam akhir dan sebulan Ramadan itu. Dan pada Ramadan yang saya lalui dalam hidup saya tahu di manakah malam yang saya, dalam 10 malam terakhir itu, yang saya tak tinggalkan malam Lailatul Qadar di 10, antara 10 malam terakhir itu. Dan bila saya sebut Ramadan terbaik, bukan kita hidupkan yang akhir saja, sepanjang sebulan Ramadan tersebut. Maka kita kena bersyukur pada Allah. Kerana Allah kata dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan kurniaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, maka hendaklah kamu mensyukurinya. Maka hendaklah kamu mensyukurinya. Kerana salah satu di antara yang Allah Ta'ala suruh kita syukuri adalah peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Baik, saya kena ringkas-ringkaskan. Persediaan yang seterusnya adalah persediaan yang kita perlu lakukan dari sudut fizikal kita. Kita bukan nak persediaan dari sudut jiwa, perasaan dan emosi, tapi persediaan fizikal pun perlu ada supaya kita tak lemah, kita tak cepat mengantuk, kita tak bermalas-malasan. Kita segar dalam Ramadan. Bukan Ramadan menjadikan kita lebih lemah, lebih banyak tidur, lebih banyak mengantuk, lebih banyak tak aktif. Sebab tu kita perlu kekuatan fizikal, persediaan fizikal untuk masuk Ramadan. Antara yang saya syorkan adalah, pertama, perbetulkan masa kualiti tidur kita. Dua benda. Perbetulkan masa tidur kita dan cari kualiti tidur kita. Dua benda. Kalau kita tak boleh set dua benda ni, kita akan duduk dalam bulan Ramadan mengantuk saja. Penat saja. Sebab tu kita tengok contoh tauladan para salafus salih. Mereka, Nabi mengajar kita, Nabi SAW mengajar kita, cari masa tidur baik,
kualiti tidur baik. Yang pertama, masa tidur. Setkan masa tidur. Masa tidur kita, pastikan yang pertama, tidur qailulah. Iaitu beberapa ketika tidur kita sebelum menjelang waktu zuhur. Sebelum menjelang waktu zuhur. Ya. Sebab tu kalau saya boleh kongsikan di sini, ya, di mana ada saya membuat bacaan yang disebutkan waktu qailulah ni lebih kurang 15 ke 20 minit. Itu adalah waktu yang terbaik. Ya, waktu yang terbaik yang mana dia adalah merupakan waktu sebelum menjelang zuhur. Ya, sebelum menjelang zuhur. Kerana hikmahnya kita tengok, ketika matahari tertegak di langit, itu adalah waktu yang diharamkan kita solat sunat sebelum tergelincir matahari. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak bagi kita peluang tidur qailulah. Ya, tidur qailulah. Iaitu dinamakan juga tidur zahirah. Yang ini beberapa ketika sebelum masuknya waktu zuhur. Kerana dalam kajian dibuat 15 ke 20 minit kita tidur pada waktu qailulah, dia punya kualiti tidur tu seperti selama 2 jam pada waktu malam. Kita tidur 20 minit, kita dapat 2 jam yang kita boleh cover tidur kita pada waktu malam. Ini ada kajian esok biologi, ya. Boleh buat bacaan sendiri, tak ada masalah. Seperti mana tidur ini disebutkan bahawasanya ada seorang orang Latin ni, dia buat kajian, dipanggil Sikat Sahura. Dia seorang yang dia kaji tentang tidur yang diamalkan pada waktu beberapa ketika sebelum zuhur itu, ataupun dulu diorang tak adalah sembahyang zuhur, tapi mereka kajilah tidur pada waktu ini. Dia adalah tidur yang memberikan kesegaran, dia mengaktifkan balik sel-sel pada tubuh badan kita yang lemah, demikian pada otak kita, ya. Dan dia juga mengaktifkan kembali kekuatan, maknanya dia recharge balik tenaga dalam tubuh badan kita, ya. Dan qailulah ni ada dua. Satu dipanggil qailulah malakiyah, satu qailulah tawilah. Kalau qailulah malakiyah ni kita tidur sekejap saja, dalam 10 minit saja. Kalau tawilah ni lebih panjang lah, iaitu maksimum dalam 30 minit ke 40 minit. Tapi kalau kita tengoklah waktu kerja kan, kadang kita kerja, tapi dah sekarang ni waktu zuhur kita dah tak boleh makan bulan Ramadan kan. Jadi apa salahnya kita manfaatkan, ambillah tidur qailulah. Kalau ada kuliah zuhur, kita join lah kuliah zuhur, tapi kalau terlelap tu tak apalah. Dapatlah kita pahala dah hadir kuliah, pahala qailulah sekali, ya. Maka ini juga merupakan satu perkara yang sangat bernilai. Bahkan ada saya baca dalam kajian, dekat Jepun banyak kes bunuh diri, ya, sangat tinggi. Bahkan dekat sana ada juga hutan yang diberikan oleh kerajaan dia siapa-siapa yang dipressure untuk bunuh diri. Tapi dalam kajian yang mereka buat, mereka galakkan mereka yang ada tekanan supaya tidur seketika di waktu siang hari, yang kita panggil sebagai tidur qailulah ini. Kerana dapat menghilangkan depression, tekanan, stres, ya, dia mengurangkan kadar tekanan jiwa kita dalam pekerjaan yang kita hadapi. Jadi dengan tidur yang seperti inilah, ada riwayat mengatakan, aqilu fa inna syaitana la taqil. Tidurlah kamu di waktu qailulah, kerana syaitan itu tidak tidur di waktu qailulah itu. Syaitan itu tidak tidur di waktu qailulah itu. Jadi kalau boleh kita manfaatkanlah tidur pada waktu tersebut, ya, kerana ia melambangkan kepada kita tentang kelebihannya.
Bahkan kalau siapa baca dalam Quran pun, ada ulama menafsirkan tidur qailulah ni pun ada disebut dalam Quran, iaitu tidurnya ahli syurga. Boleh tengok dalam ayat Al-Quran Allah sebut ashabul, dan surah Furqan ya, ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Tengok ayat Allah. Penghuni syurga tu, kata Allah, pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Khairun mustaqarra. Mereka akan mendapat sebaik-baik tempat kembali mereka. Apa dia terbaik-baik tempat kembali mereka? Syurgalah. Yang kedua, wa ahsanu maqila. Sebaik-baik waktu istirahat. Tidur qailulah ni dipanggil istirahat. Sebab tu kalau siapa yang betul-betul penat, dia tidur pada waktu itu, waktu itu adalah waktu terbaik. Bahkan kajian ini juga dibuat di Amerika. Ya, dibuat di Amerika mengenai keutamaan tidur tersebut. Ya. Bahkan di France pun ada buat kajian tidur qailulah ni pada tahun 1990-an. Dan terbukti dia adalah memberikan hasil yang baik. So kita elakkan amal tidur lepas subuh, elakkan tidur sebelum berbuka puasa, kerana dia memenatkan kita. Sebaliknya kita sebelum buka puasa ni, kita banyakkan doa, kerana doa pada ketika itu mustajab. Jadi buat apa kita bazirkan dengan tidur kita kan? Adapun kononnya ada yang mengatakan naumus shaim ibadah, tidur orang yang puasa tu ibadah, tu hadis palsu. Ya, agama tak mengajar kita habiskan puasa kita dengan tidur saja. Tapi kalau kita mengantuk sangat, itu lainlah cerita ya. Cuma setkan lepas habis tarawih terus balik tidur. Jangan duk sembang makan muri apa, beratkan badan kalau boleh. Perut kita tu biar kosong, sekadar makanan yang kita makan ketika berbuka sahaja. Kerana perut yang terlalu kenyang menyukarkan kita bangun solat malam. Bahkan ulama dulu, kalau mereka nak bantu bangun solat malam, mereka banyak minum air. Banyak minum air sebelum tidur. Supaya nanti bila mereka terjaga kerana nak buang air, mereka boleh terus solat. Tapi jangan banyakkan makan ya, banyakkan minum air. Ya, kerana itu juga untuk kita mendapat energetik ya, di dalam bulan Ramadan. Selain daripada itu juga, kita kena jaga kesihatan kita. Nabi SAW kalau pergi ke masjid, Nabi berjalan kaki. Kalau boleh, kita janganlah bila bulan Ramadan terawih, parking mengganggu orang, menyusahkan orang. Ya, kita nak buat ibadat, tapi dalam masa sama kita buat dosa, menyusahkan orang. Jangan ya. Sebaliknya, kita parking jauh pun tak apa, asalkan tak ganggu orang. Kita nak dapat kelebihan kekuatan fizikal, berjalan kaki. Kalau rumah dekat dengan masjid, tak payah bawa kereta. Kan? Buat apa nak penat-penat bazirkan minyak bawa kereta? Jalan kaki tu lebih afdal. Jalan kaki. Kalau rumah kita dekat lah, dan tidak jauh, dan tidak hujan, dan tidak ada halangan, kita jalan kaki. Maka itu lebih baik. Itu lebih afdal. Ya, daripada kita menyusahkan orang lain. Ya. Baik. Kemudiannya, jaga pemakanan kita. Antara tips fizikal persediaan Ramadan, jaga pemakanan. Sebab tu dalam bab makan ni, kita jangan semata-mata tengok apa menu yang kita suka makan. Tapi juga kita kena tengok keberkatan. Keberkatan pada makanan kita itu. Sebab tu dulu diajar kita yang pertama, waktu makan. Sebab apa kita disuruh bersahur? Kerana makan pada waktu sahur tu berkat. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sebab tu kita kalau nak dapat kekuatan dalam Ramadan, jangan tinggal sahur. Orang-orang dulu. Lagi satu, kalau selain daripada bulan puasa, nak dapatkan makan yang berkat ni maknanya baiklah, kebaikan, manfaat dia banyak. Makan awal pagi, sarapan awal pagi. Cuba tengok, moyang kita dulu, datuk nenek kita dulu, mereka lepas subuh dah keluar pergi cari sarapan pagi. Sebab tu Allah bagi keberkatan mereka makan di awal pagi tu. Mereka sihat, walaupun mereka makan berat. Mereka ada tenaga.
Kita sekarang ni cuba tengok orang-orang moden zaman sekarang. Tengok dia sarapan pukul berapa? Pukul 9.30, pukul 10 pagi baru nak keluar sarapan. Ada orang pukul 11 baru nak sarapan. Bahkan kalau tengok dari segi kajian, pakar perubatan pun kata, kita ni sebaik-baiknya sarapan sebelum pukul 9 pagi. Kalau sebelum 8.30 tu lebih baik. Kerana kalau kita bersarapan lambat, perut kita dah masuk asid. Dia dah mengeluarkan asid, dia dah masuk angin, dia boleh menyebabkan gastrik dan sebagainya. Jadi sebab itu, kita dalam bab makan, jangan tengok menu yang sedap saja. Tengok berkat tu. Kalau bulan puasa, ialah kita sahur tu berkat. Kerana waktu tu waktu berkat. Malaikat, dalam hadis disebutkan, malaikat Allah dan para malaikat mendoakan orang yang bersahur. Ya, kalau boleh kita amalkan ni selain Ramadan ni, sebelum nak masuk Ramadan ni. Ya, makan awal pagi. Cuba sarapan, pukul 7 tu sarapan. Ni lepas subuh kira nak tidur saja. Anak-anak muda zaman sekarang. Ni nasihat lah kepada kita sama-sama ni. Kalau boleh jangan. Amal, tengok orang-orang dulu macam mana. Kemudian mereka makan tengah hari. Mereka makan tengah hari pun awal. Mereka tak makan pukul 3 petang. Mereka tak makan pukul 3.30. Mereka makan pukul 12 atau pukul 1 sebelum zuhur. Ini juga waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Kemudian makan awal malam. Lepas asar tu makan. Waktu terbaik kita makan sebenarnya, Islam dah tunjuk dah. Waktu orang berbuka puasa waktu bila? Waktu maghrib kan? Tapi itu sebab dia puasa kan? Tapi kalau boleh kita makan, kalau bolehlah kita makan sebelum maghrib. Atau kalau tak sempat pun lepas sembahyang maghrib kita makan. Sekurang-kurangnya kita kena ada 8 jam tempoh sebelum kita tidur. Barulah tubuh kita ni tak berat untuk dan tak letih untuk dia nak bangun sembahyang malam. Sebab perut dah kenyang, lepas isyak makan, lepas tu kita nak tidur, kita dah kurang bergerak dah waktu malam, kita kurang aktif. Jadi dalam sistem tubuh dalam badan kita ni perlu banyak bergerak, menyebabkan itu menjadi satu pembakaran, pemakanan kita jadi tak bagus, ya, menyebabkan kesihatan pun tak bagus. Minta kalau ada pakar-pakar kesihatan yang boleh betulkan jika saya tersilap, ya. Tapi ini sekadar pengetahuan yang ada bacaan umum saya sajalah. Maka dia tidak baik. Suatu saya ada baca dalam satu penulisan doktor pakar apa dia sebut, saya lupa dah, tahun lepas. Dia kata jangan tidur lepas subuh selepas sahur. Kan banyak orang kita sahur, sembahyang subuh tu tidur. Sebab tu dia penat siang hari puasa, sebab dia tidur. Tidur ni menyebabkan pembakaran apa yang kita makan tu, dia tak diproses dengan baik. Jadi bila tak diproses dengan baik, segala nutrisi, benda yang khasiat yang ada pada makanan tu tak dapat disampaikan oleh darah kepada semua organ dalam tubuh badan kita dengan baik. Sebab tu ulama-ulama silam, mereka jaga waktu makan yang betul. Ini persediaan juga. Yang kedua, kadar pengambilan makanan. Kontrol nafsu. Nak masuk Ramadan, kenapa banyak orang kita tewas ketika tarawih? Mengantuk, penat, time tarawih tidur. Cara pengambilan kuantiti makanan tak betul. Islam dah ajar kita ambil kadarnya. Makan dengan sekadar, Nabi kata menegakkan, dalam hadis, menegakkan tulang belakang. Bukan sampai tulang belakang pun tak boleh tegak. Sebab tu sahur kita makan berat, berbuka kita makan sederhana. Barulah puasa kita tu membawa sihat. Ini ada orang dia puasa bertambah sakit dia. Bukan salah puasa tu, salah kontrol makanan dia itu. Sebab tu dalam hadis takat yang saya duk baca lah, duk kaji, saya tak jumpa lagi ketika Nabi berbuka puasa Nabi SAW makan selain buah tamar dan rutab. Maknanya Nabi makan simple je buka puasa. Tapi kualiti solat tarawih Nabi tu lagi dahsyat daripada kita. Nabi semayang 8 rakaat pun sampai surah Ma'idah juzuk 6. Kita satu
Malam tak sampai satu juzuk pun. Berbeza. Sebab apa? Sebab bila kita amalkan, makan waktu yang baik, datang berkat. Kemudian pengambilan kadar makanan mengikut cara sunnah Nabi ajar, datang berkat. Sebab kita ni banyak kata makan benda sunnah saja, tapi cara pengambilan makanan pun kita tak ikut sunnah. Memanglah Nabi makan madu, tapi berapa kuantiti kadar Nabi makan? Memang Nabi makan batu sauda, tapi berapa kadar Nabi makan? Memang Nabi makan kambing, tapi berbanyak kadar Nabi makan kambing. Cuba baca hadis. Ya, baik. Kemudian, yang ketiga, amalkan makan berjemaah. Kerana ada hadis yang banyak sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak kenyang makan. Nabi kata, ala taftariqun. Mesti kamu makan ni berasing-asingan. Kalau boleh waktu sahur, ajak satu keluarga makan sama-sama. Buka puasa, makan sama-sama. Jangan makan seorang-seorang. Sahur, dia ni sahur dulu. Yang ni sahur, kemudian buka puasa, yang ni buka puasa. Biasa buka puasa memang serentak lah. Sebab semua dah tunggu siap kan. Tapi sahur tu, kalau boleh bersahurlah sama-sama. Ya, serentak dengan keluarga kita. Ya, jangan makan berasingan. Ya, baik. Itu antara persediaan yang saya dapat kongsikan. Mungkin saya tak dapat kongsikan kesemuanya dalam ruangan ini, dan kita akan cuba cari waktu persediaan yang lain apabila menjelang beberapa hari lagi sebelum masuk Ramadan nanti, insya-Allah, ya. Baik, yang seterusnya kita nak tengok persediaan yang berikutnya, iaitu persediaan dari sudut yang dinamakan iaitu persediaan tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab. Antara persediaan hak dan tanggungjawab yang kita kena tunaikan sebelum masuk Ramadan ni, banyak lagi ya, mungkin tak sempat saya nak cerita semua. Yang pertama, hak kita dengan Allah. Macam mana puasa yang lepas bagi golongan wanita. Jika ada tertinggal, ada yang belum diganti, puasa nazar ke, puasa Ramadan yang lalu ke, yang belum diselesaikan, yang belum digantikan, yang belum dilunaskan, selesaikan. Sebab tu antara hikmahnya Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban, kerana setengah pendapat ulama' mengatakan kerana selain daripada bulan Sya'ban tu adalah bulan diangkatnya amalan, dan sebagai latihan memuliakan Ramadan sebelum menjelang Ramadan. Selain pada itu, kerana Nabi nak menemani isteri Nabi berpuasa, ganti puasa. Lepas tu kita suami, memang kita tak ada puasa ganti. Mungkin adalah kerana dulu pernah sakit ke, musafir ke, kita kena gantilah. Tapi tak sebanyak isi kita. Tapi apa salahnya kita teman isi kita puasa, kita dapat pahala puasa sunat. Atau kita tanya dia, dah habis puasa ke? Dah selesai ke ganti? Ni hak Allah, perlu dibereskan. Ya? Jangan kita bawa hutang-hutang ni masuk dalam Ramadan. Sebab kita nak fokus dalam Ramadan. Jadi kita tak naklah terganggu dengan hutang-hutang yang belum dilunaskan. Ya? Baik. Kemudiannya, antara hak yang perlu kita bereskan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan ini adalah antaranya memperelokkan hubungan silaturahim. Baiki balik hubungan silaturahim. Tautkan balik hubungan silaturahim. Jangan ada perasaan dendam, perasaan benci, perasaan hasad, perasaan amarah dan apa-apa saja. Kalau ada orang yang kita bermasa muka dengannya, tak bertegur sapa dengan dia, berelok, baiki balik. Kenapa? Bukan semata-mata dalam bulan Ramadan je kita kena buat macam ni. Memang Islam suruh kita buat sepanjang masa. Tapi kenapa saya kata sebelum Ramadan ni? Disebabkan kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, ada di sana hadis Nabi SAW sebut setiap hari Isnin dan Khamis, dalam hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i, pada setiap hari Isnin dan Khamis akan diangkat amalan anak Adam, kecuali dua amalan yang Allah tak angkat. Dalam hadis cerita pasal nisfu Sya'ban pun ada disebut riwayat yang seakan sama. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah ampunkan semua dosa hamba-Nya melainkan dua orang ni. Pertama, mereka yang syirik kepada Allah, tak beriman, kufur. Yang kedua,
orang yang memutuskan silaturahim, atau orang yang bersengketa, orang yang berbala, orang yang bermusuhan, sampailah mereka berdamai. Bila malaikat nak bawa naik amalan, Allah kata tangguh dulu, tahan dulu amalan mereka, sampailah mereka berbaik, sampailah mereka berdamai, baru amalan mereka itu akan diangkat. Bayangkan, kalau kita masuk Ramadan, tiba-tiba kita duk buat macam-macam amalan ni, tarawih, sedekah, macam-macam kita duk buat. Ya. Tapi kita dalam masa yang sama putus silaturahim, berdendam, berhasad dan sebagainya. Kita khawatir amalan kita tu tak terangkat. Sampailah kita baiki hubungan silaturahim tu, bahawa amalan tu diangkat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sana ada hadis Bukhari, ya, saya ada baca dalam satu hadis Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu hari Nabi SAW pernah keluar daripada rumah Nabi SAW. Nabi nak bagi tahu kat sahabat, bilakah malam Lailatul Qadar? Nabi nak bagi tahu rahsia ni, bilakah terjadi malam Lailatul Qadar? Nak bagi tahu kat sahabat, berita gembira. Dalam perjalanan Nabi tengok ada dua orang Islam yatalaha, bergaduh. Bergaduh, kawan ni bertumbuk, kawan ni ginilah, bergaduh sakan lah. Kemudian Nabi pergi damaikan mereka. Lepas habis Nabi SAW damaikan mereka, selesaikan perbalahan mereka. Kemudian Nabi berdatang balik kepada sahabat, kerana Nabi nak bagi tahu balik dekat sahabat tentang malam Lailatul Qadar itu tadi. Tapi Nabi terkejut. Allah telah melupakan Nabi SAW tentang bilakah terjadi malam Lailatul Qadar itu. Dalam hadis sebut, farufi'at, Allah angkat ilmu itu, sehingga Nabi SAW terlupa akan malam Lailatul Qadar yang Allah dah bagi tahu kat Nabi SAW untuk bagi tahu kat sahabat. Masya Allah, kalaulah sekiranya benda tu tak dilupakan, hari ni kita dah dapat tahu dah ilmu berkenaan dengan macam mana nak tahu malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam bila dan sebagainya. Tapi Nabi sebut dalam hadis tu, semoga dengan hikmah Allah lupakan ini, itu baik untuk kamu, baik untuk kita. Pertama, supaya kita tak bergaduh lah tadi pengajaran dia. Sebab bergaduh tu yang menyebabkan Allah angkat tu. Yang kedua, hikmahnya nak suruh kita bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar di 10 malam akhir, atau melebihkannya pada 10 pada malam yang ganjil di 10 akhir. Sebab umat akhir zaman ni, kalau dia dah tahu malam tu je lah barangkali dihidupkan, takut malam lain kosong pula kan. Jadi ada hikmah. Cuma nak kata point dia, bergaduh tu, ya, baik suami isteri bergaduh, baik adik-beradik bergaduh, baik apa lagi, apa sajalah yang bergaduh, kalau boleh kita damaikan, kita baikkan balik, kita hubungkan balik. Kemudian yang seterusnya, dalam persediaan hak yang perlu untuk kita tunaikan juga adalah taubat. Betapa pentingnya kita bila nak menjelang bulan Ramadan ini, oleh kerana memandangkan bulan Ramadan adalah merupakan bulan keampunan, bulan keampunan, maka alangkah baiknya sebelum menjelang Ramadan kita bersihkan diri kita dengan taubat yang nasuha. Kita, sebab ulama kata Ramadan adalah merupakan bulan pertama, ada 4 benda ya. Pertama, Ramadan sebagai bulan untuk kita meninggalkan dosa yang belum boleh kita tinggal di bulan lain. Siapa yang bulan lain tak mampu tinggalkan, ambil peluang. Ramadan inilah peluang untuk ditinggalkan. Tinggalkan isap okok ke, tinggalkan isap vape ke, tinggalkan apa-apa, tinggalkan perangai cepat marah ke, tinggalkan perangai suka mengutuk orang ke. Bulan Ramadan kan kita kurang bercakap. Masa inilah kita praktis. Tinggalkan benda yang tak faedah. Asyik-asyik duk bertiktok sampai tak ada masa baca Quran. Masa inilah kita ambil peluang tinggalkan benda yang tak baik, melainkan kalau kita guna untuk dakwah. Yang kedua,
Ramadan adalah bulan untuk kita memulakan kebaikan yang belum kita mulai. Ustaz, saya belum mula lagi sembahyang duha. Saya belum mula lagi sembahyang tahajud. Saya belum mula lagi puasa. Ramadan ambil peluang untuk kita latih memulakan amalan yang belum kita mulai. Inilah masa dia. Yang ketiga, Ramadan adalah peluang untuk istiqamahkan amalan yang belum diistiqamah. Bulan lain kita buat, tapi on off lah. Kejap buat, kejap tak buat. Masuk Ramadan, kita ambil peluang. Bulan ni syaitan dirantai. Pintu neraka ditutup. Nafsu jadi lemah kerana puasa. Ambil peluang tu untuk istiqamahkan amalan yang tak mampu kita istiqamahkan sebelum Ramadan. Yang keempat, jadikan Ramadan sebagai bulan di mana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan Quran dan juga dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan sedekah. Kerana pada bulan lain mungkin masa kita dengan Quran agak terhad. Jadi bila masuk Ramadan, kita ambil peluang untuk latih diri kita supaya ada masa untuk kita peruntukkan dengan Quran walaupun sesudah Ramadan. Demikian juga ada masa untuk kita bersedekah. Ada masanya juga untuk kita qiyam walaupun sekadar 2 rakaat. Ya, kerana kata para ulama, Ibnu Mas'ud kata, bulan Ramadan ni adalah bulan untuk manusia. Sebagai ulama salaf kata, bulan Rajab, bulan mereka mencari benih. Bulan Sya'ban, mereka menanam benih. Bulan Ramadan, mereka mendapat hasil benih. Kita Ramadan baru nak cari benih. Sebab tu kita tak nampak hasil tu lepas Ramadan. Ulama dulu, Rajab lagi diorang dah dapat benih. Sya'ban mereka dah semai. Ramadan dah nampak hasil mereka tu, kehusukan, istiqamah. Jadi lepas Ramadan, mereka dapat konsisten menyambung amalan-amalan yang mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, jadi ini di antara beberapa peluang yang perlu untuk kita buatkan persediaan dan kita taubat pada Allah. Kita minta pada Allah supaya Allah bantu kita tinggalkan dosa yang tak mampu kita tinggalkan, buat amalan yang belum kita buat, istiqamahkan amalan yang belum kita istiqamah. Kemudian yang keempat tadi saya tersilap ya. Yang keempat tadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat memperelokkan akhlak kita di dalam Ramadan. Kita bukan sekadar nak memperelokkan ibadat kita. Ramadan bukan sekadar untuk memperelokkan amalan dan ibadah kita, tapi Ramadan juga adalah untuk memperelokkan akhlak kita. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, pada hari seseorang tu berpuasa, berpuasalah bersamanya sam'ahu, pendengarannya, wa basarahu, penglihatannya. Dan setengah hadis yang lain Nabi kata, maka janganlah dia melakukan rafath, melakukan perkara fasik, melakukan perkataan yang buruk. Maknanya kita juga minta, ya Allah, dalam Ramadan ini perelokkanlah akhlak kita dan peribadi kita, ya, supaya kita dapat baik hubungan dengan Allah melalui ibadat terbaik, baik hubungan dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ya, maka ini adalah antara bentuk persediaan yang dapat kita persiapkan, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja yang saya dapat kongsikan pada pagi ini. Minta maaf. InsyaAllah saya akan usahakan untuk kita buat siri yang kedua sebagai sambungan persediaan ini pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.